أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ما وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريتك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال رأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفرز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. Dan tiada kesulitan bagi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang-orang terdahulu. Dan kami telah memberikan kepada kaum Thamud unta betina sebagai mukjizat yang dapat dilihat, tetapi mereka menzaliminya unta betina itu. Dan kami tidak mengirimkan tanda-tanda itu melainkan untuk menakut-nakutkan mereka. Dan ingatlah ketika kami mewahyukan kepadamu, sesungguhnya ilmu Tuhanmu meliputi seluruh manusia. Dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian bagi manusia. Dan begitu pula pohon yang terkutuk zakum dalam Al-Quran. Dan kami menakut-nakutkan mereka, tetapi perkara itu hanya telah menambah kederhakaan mereka. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Lalu mereka sujud kecuali Iblis.
Ya, Iblis berkata, adakah aku perlu bersujud kepada orang yang engkau ciptakan daripada tanah? Ya, Iblis berkata, terangkanlah kepadaku, apakah ini orangnya yang lebih engkau muliakan daripada aku? Sekiranya engkau memberi kesempatan kepadaku sehingga hari kiamat, pasti akan aku sesatkan keturunannya kecuali sebahagian kecil. Dia Allah berfirman, pergilah, tetapi barang siapa di antara mereka yang mengikutimu, maka sesungguhnya neraka Jahannamlah balasan kamu semua, sebagai pembalasan yang sempurna. Dan tipu dayakanlah sesiapa saja di antara mereka yang engkau Iblis sanggup dengan pujuk rayumu yang berbisa. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak mereka, lalu berjanjilah kepada mereka. Padahal syaitan itu hanya menjanjikan tipu daya semata-mata. Sesungguhnya kamu tidak dapat berkuasa terhadap hamba-hambaku, dan cukuplah Tuhanmu sebagai pelindung. Tuhanmu lah yang melayarkan kapal-kapal di lautan untukmu, agar kamu mencari kurniaannya. Sesungguhnya Dia Maha Penyayang terhadapmu. Mimpi hasil terjemahan daripada perkataan Ar-Ruqyah. Dalam ayat ini merujuk mimpi mengenai perang Badar yang dialami Rasulullah SAW sebelum peristiwa itu terjadi. Manakala ramai mufassir menterjemahkan perkataan Ar-Ruqyah itu bermaksud penglihatan yang merujuk penglihatan yang dialami Rasulullah SAW pada waktu malam Isra Miraj. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan perdayakanlah siapa sahaja di antara mereka yang engkau Iblis sanggup dengan suaramu yang memukau. Ada yang mengatakan bahawa suara itu adalah nyanyian. Mengikut Mujahid, suara itu adalah hiburan dan nyanyian, iaitu syaitan menjadikan mereka menganggap kecil hal biasa, hiburan dan nyanyian. Mengikut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengenai firman, dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau Iblis sanggup dengan suaramu yang memukau, iaitu tiap-tiap ajakan yang menuntun pada kemaksiatan pada Allah. Qatadah dan Ibnu Jarir sepakat dengan perkataan Ibnu Abbas. Firman Allah, kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki, iaitu kerahkanlah tentera-tenteramu yang berkuda dan yang berjalan kaki untuk menggoda mereka manusia. Hal ini sudah menjadi ketetapan sebagaimana firman-Nya, tidakkah engkau melihat bahawa sesungguhnya kami telah mengutus syaitan-syaitan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka melakukan maksiat dengan sungguh-sungguh. Surah Maryam 1983. Iaitu benar-benar mendorong dan mengiring orang-orang kafir melakukan kemaksiatan. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak, lalu beri janjilah kepada mereka. Ali bin Abi Talha berkata kepada Ibnu Abbas, iaitu demi Allah, sesungguhnya syaitan bersekutu dengan mereka pada harta dan anak-anak. Mereka menjadi Majusi, Yahudi dan Nasrani. Mereka diseberah, dicelup dan diwarnai dengan seberah atau warna yang bukan Islam. Mereka memberi bahagian daripada hartanya untuk syaitan. Pendapat Ibnu Jarir itu sesuai dengan pendapat yang mengatakan bahawa setiap perempuan yang melahirkan anaknya lalu bermaksiat kepada Allah, setiap memberi nama yang tidak disukai Allah, atau memasukkannya pada agama yang tidak diredai Allah, atau menyuruh zina dengan ibunya, atau membunuhnya dan menguburnya hidup-hidup, atau perkara-perkara maksiat,
kepada Allah yang lainnya. Disebabkan tindakannya itu, maka sungguh ia telah berkongsi dengan iblis. Daripada Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika panggilan sembahyang azan dikumandangkan, maka syaitan akan lari sambil mengeluarkan kentut sehingga ia tidak mendengar suara azan. Apabila panggilan azan selesai, maka syaitan akan kembali. Dan bila iqamat dikumandangkan, syaitan kembali berlari. Dan jika iqamat telah selesai dikumandangkan, dia kembali lagi. Lalu menyelinap masuk kepada hati seseorang sambil berkata, ingatlah ini dan itu. Dan terus sahaja dia melakukan godaan ini hingga seseorang tidak menyedari berapa rakaat yang sudah dilaksanakannya dalam sembahyangnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini memberi pengertian syaitan akan merasa sakit apabila mendengar azan, maka syaitan lari daripadanya. Permusuhan antara orang yang beriman dengan syaitan selamanya tidak akan berhenti. Permusuhan antara orang yang beriman dengan kumpulan syaitan merupakan masalah akidah. Syaitan bersemangat untuk merosakkan akidah manusia agar dapat menyesatkan mereka daripada jalan Allah SWT. Berbagai cara digunakan syaitan untuk melalaikan anak Adam, sehingga syaitan mengetahui perkara yang akan melalaikan mereka daripada ibadah. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya salah seorang di antara kamu ingin mendatangi istrinya, maka panjatkanlah doa bismillah, bismikallahumma jannib nasi syaitana wa jannibisi syaitana ma razaqtana. Dengan nama Allah, jauhkanlah kami daripada syaitan dan jauhkanlah syaitan daripada apa yang Engkau anugerahkan kepada kami. Jika ditakdirkan memperoleh anak daripada kedua-duanya, maka syaitan tidak akan membahayakan selama-lamanya. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika selesai menciptakan syurga, Allah SWT berfirman kepada Jibril AS, pergi dan lihatlah syurga itu. Kemudian Jibril AS pergi dan melihat syurga. Lalu kembali lagi sambil berkata, wahai Rabb, demi kemuliaan-Mu tidak seorang pun yang mendengar tentangnya kecuali dia ingin memasukinya. Kemudian Allah SWT menutup merintangi syurga dengan hal-hal yang tidak disukai oleh manusia. Lantas Allah SWT berfirman, wahai Jibril, pergi dan lihatlah syurga itu. Kemudian Jibril AS pergi dan melihat syurga. Setelah itu kembali lagi sambil berkata, wahai Rabb, demi kemuliaan-Mu aku khawatir tiada seorang pun yang hendak memasukinya. Baginda SAW bersabda, ketika selesai menciptakan neraka, Allah SWT berfirman, wahai Jibril, pergi dan lihatlah neraka itu. Kemudian Jibril AS pergi dan melihat neraka. Setelah itu ia kembali lagi seraya berkata, wahai Rabb, demi kemuliaan-Mu tiada seorang pun yang mendengar tentangnya. Kemudian timbul keinginan untuk memasukinya. Kemudian Allah SWT menutupi neraka dengan syahwat, kesenangan atau yang disukai manusia. Hadis riwayat Abu Dawud. Sadaqallahul azim.